Okay, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so malam minta maaf. Live yang sebelum ni tadi tiba-tiba dia terback sendiri. Okay, so insyaAllah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Moga Allah mudahkan, moga Allah lancarkan, ya Allah. Okay, insyaAllah. So, siapa yang baru masuk boleh komen adakah audio dan video malam clear. So kalau jelas boleh komen jelas. InsyaAllah hari ini malah akan bawakan topik tentang dah begini dah nasib saya begini. Okay. So insyaAllah dalam topik hari ini malah nak sharekan bagaimana untuk kita mengawal setiap emosi yang kita sentiasa gunakan. Macam semalam malam dah share apakah 3 perkara yang kita perlu identify untuk menentukan untuk kita tahu kita ni dah level mana bahagi kita. Okay, Assalamualaikum Abah. Okay, audio dengan video clear tak Abah? Jelas tak? Tadi dah live sebenarnya, lepas tu dia terback. Line ada gangguan sedikit tadi. Okay. So hari ni malah nak sharekan tentang macam mana untuk kita bila kita tahu setiap emosi yang kita nak pakai itu berada di level mana, dan barulah kita akan mudah untuk berada pada tahap kesedaran yang betul. Macam mana Nasi bilang kan, berada pada tahap kesedaran yang betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fai. Okay, so share emosi yang pada Alhamdulillah. Okay, so siapa yang baru masuk, so topik hari ni dapat tapi dah tekan butterfly. Tadi tak ada butterfly kan. Sebab tu lah dia terback tadi Syed Hussein. Rama-rama merajuk tak dapat keluar hari ni. So jadi kita keluarkan rama-rama hari ni kan. Okay, so siapa yang baru masuk boleh bantu Maklang untuk sharekan live ni kepada grup-grup community yang you guys ada. Sharekan di wall you guys supaya kita dapat bantu lebih ramai orang kat luar sana untuk dia tahu apakah cara-cara untuk nak bahagia. Sebenarnya bahagia ni mudah sangat. Sangat mudah. Jadi just perlu tahu apakah emosi yang perlu digunakan. Bagaimanakah untuk mengekalkan diri kita pada tahap kesedaran yang betul. Okay, so boleh ke boleh? Okay, so you guys dah ready ke? Dah ready ke malah nak sharekan topik malam ni? Kalau dah ready boleh komen ready. Dia saja main test line tu yang minggu lepas ada beberapa kali malam tak dapat nak live sebab line tu dia asyik pusing kan. Lelaki ni banyak traffic light, tak banyak roundboard. Tapi tak tahulah roundboard mana dia pusing. Agak-agaknya roundboard dekat Muar tu agaknya. Kan? Ke roundboard batu berendam agaknya. Okay. So, ada kalau dalam tahap kesedaran ada 4 fasa. Dia ada 4 tahap tau. Okay, siapa yang join 90 hari Journey the New Me 2021, Maklan dah sharekan tentang perkara ni. Okay, kita itu perkara 4 tahap ni menjadi kayu ukur peserta-peserta dalam 90 hari untuk tengok mereka dah berada pada tahap yang mana. Dengan mengetahui apakah emosi yang diorang selalu pakai setiap hari dalam setiap situasi yang datang dalam hidup mereka. Okay, so Maklan suka untuk mulakan daripada bawah. Daripada bawah, tahap yang paling bawah sekali. Kan? Bukan bawah tanah, dekat tu dalam teras bumi tu. Mula daripada teras bumi kan. Okay, so Syed Mohsin ready. Okay, dah share ke belum Syed Mohsin? So kita jadikan dia sebagai satu ladang pahala kita untuk kita sharekan ilmu-ilmu yang macam ni kepada lebih ramai orang. Okay, so boleh tag rakan-rakan kita, sahabat-sahabat jutawan kita. Boleh tag siapa-siapa yang you guys nak tag supaya dapat info, dapat input apa yang malam nak share malam ni. Okay, so insyaAllah. Okay, so zon yang tahap yang paling bawah sekali, tahap kesedaran yang paling bawah sekali adalah zon sengsara. Sebab itulah topik malam ni adalah dah begini nasib saya, nak buat macam mana kan. Itulah ayat-ayat orang yang selalu berada dalam zon sengsara. Dan share, terima kasih Kak Fairuz, barakallah, barakillahu fik.
Semoga Allah memberkati, semoga Allah merahmati, semoga Allah meredai. Bila kita dapat redha Allah, segala-galanya dalam hidup kita semuanya mudah, kan? Okay. So, inilah ayat-ayat yang selalu berada, ayat-ayat orang-orang yang selalu berada dalam zon sengsara. Okey, apakah emosi-emosi yang sentiasa yang berada, yang digunakan dalam zon sengsara ni? Okey. So, siapa yang rasa macam diri dia selalu rasa serba salah, dia rasa dia tak yakin dengan diri dia rasa macam diri dia ni nothing. Dia rasa diri dia ni macam useless. Dia benci diri dia sendiri. Itulah orang-orang yang berada dalam zon sengsara. Dia rasa diri dia ni teruk. Dia rasa, malah tak suka tu perkataan tu. Dia rasa diri dia tu tidak bagus. Dia rasa diri dia tu tak cukup baik. Okey, tidak boleh untuk dah share kat wall dan grup-grup Sarawak ni. Grup Negeri Muslim Sarawak. Alhamdulillah, tahniah Syed Mohsin. Okay. So, itulah emosi-emosi yang selalu orang-orang yang berada dalam zon sengsara ni gunakan. Dia rasa bersalah, dia tak yakin diri, tak sayang diri, dia benci diri dia sendiri. Okay. Lepas tu dia sentiasa takut. Semua benda dia nak takut. Bila dia banyak sangat benda yang dia takut, membuatkan dia banyak gila benda yang dia tak boleh nak buat disebabkan takut dia yang tahap apa tu. Okey, rasa takut, lepas tu rasa sedih, cepat sentap, kan? Sikit-sikit nak sentap, lepas tu sedih, tak apa-apa sedih sebab makhluk, kan? Sedih sebab perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang macam yang apa, yang tak sepatutnya lah, kan? So emosi dia macam kalau kita tengok pada carta vibration tu, dia sentiasa berada di low vibration, low vibes. Sebab tu lah nama dia zon sengsara. Orang yang berada dalam zon ni, dia tidak mudah untuk bahagia. Sebab emosi dia hanya rasa takut, sedih, lepas tu rasa serba salah, tak sayang diri sendiri, lepas tu lebih cinta kepada dunia. Kan? Sebab dia bergantung pada makhluk sepenuhnya. Dia rasa makhluk lah yang boleh buat dia bahagia, harta lah yang boleh buat dia bahagia, nama lah yang boleh buat dia bahagia, pujian makhluk yang boleh buat dia bahagia. So kalau tak ada benda tu, dia tak boleh nak bahagia. Kan? Kesian kan orang macam tu. Adakah line Mak Lang clear? So kalau ada gangguan boleh maklum pada Mak Lang, kalau suara tak dengar ke. Okay. So cuba cek diri kita, emosi kita. Sebab modal kita setiap hari, modal kehidupan kita setiap hari adalah emosi kita. Okey, adakah emosi kita positif? Adakah pemikiran kita positif? Adakah tindakan kita itu positif? Adakah kata-kata kita itu positif? Adakah sangkaan kita itu positif? Itu modal kehidupan kita setiap hari. Okey. So, jadi untuk orang, live saya pagi tadi pasal sedih. So dia link kat sini dah align dah tu Syed Mohsin. Okay. So cuba cek bagi siapa-siapa yang masih lagi terperangkap dalam zon mangsa ni, dalam zon sengsara ni. Okay, cuba. Okay. Follow live ni Mak Lang nak bagi solusi dekat you guys, macam mana untuk keluar daripada zon sengsara ni. Okay. So boleh ke boleh? Ada tak masih ada lagi tak dalam ni, dalam diri Kak Fairuz, dalam diri Syed Mohsin, masih ada lagi ke emosi-emosi ni? Kalau ada, jom kita ke level seterusnya. Tahap yang pertama, iaitu kehidupan yang lebih kepada gembira dan produktif. Emosi yang sentiasa emosi yang sentiasa tak ada. Alhamdulillah Kak, tahniah Kak. So Kak dah berjaya keluar daripada zon mangsa dan zon sengsara. Okey, kita adalah rama-rama yang bahagia, kan? Okey, so pada tahap yang pertama ni, emosi yang biasanya kita akan gunakan adalah kita mudah untuk memaafkan. Lepas tu kita lebih yakin dan percaya, dan kita semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Kas. Kak Kas clear tak clear dekat Perlis tu? Okay.
Rugi tak masa rama-rama, betul tak? So kita adalah rama-rama yang bahagia kan. Tu abah ada tu. Okay. So dekat tahap yang pertama ni dia mula dengan tenang. Serius. Macam tadi Mak Lang nak share kan, apakah solusi yang you guys yang pernah berada pada zon sesara ni ataupun yang sedang berada dalam zon sesara ni nak keluar daripada zon sesara ni macam mana? Perkara pertama yang you guys kena buat adalah tenang. Itu kunci dia. Itu kunci dia. Kita kena sentiasa tenang. So bila kita tenang, kita dapat realize bila kita berada pada tahap, bila kita tenang, kita dapat berada dalam tahap kesedaran yang betul, dan barulah kita dapat mengutip butir-butir hikmah yang Allah bagi dalam setiap sesuatu yang Allah aturkan dalam hidup kita. Okay, ingat perkara ni you guys kena pegang. Hidup kita setiap hari, setiap saat, setiap detik dalam hidup kita ni bukan kita yang uruskan tau. Bukan sesekali kita yang uruskan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tak ada daya, kita tak ada kekuatan untuk uruskan diri sendiri. Dalam doa malam setiap hari, ya Allah, janganlah kau biarkan aku untuk uruskan hidupku sendiri, ya Allah. Sebab kita hamba, kita lemah, kita hina, kita dina, kita jahil. Kita tak tahu pun apa yang terbaik untuk kita. So, siapa yang masih lagi berada dalam zon sesara ni, yang suka marah, suka stres, keluar. So, capai tahap ketenangan tu dulu, dan barulah you guys mudah untuk ke tahap-tahap kesedaran yang seterusnya. Okay? So, boleh ke boleh? Okay? So, nak bahagia ni mudah je. Sebab kita ni ada Allah. Hidup kita ada Allah. Kan? Biarlah setiap usaha kita, setiap ikhtiar kita dipandu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah setiap perjalanan itu sempurna. Bukanlah sempurna, tapi dipermudahkan, dilancarkan. Just go with the flow. Segala aturan dia sangat-sangat indah. Kalau kita betul-betul realize. Dalam doa kita berdoa bukan kita uruskan, tapi Allah yang uruskan. Betul lah Kak? Kita doa, kita serah pada Allah untuk Allah aturkan, Allah uruskan segala-galanya. Bila Allah yang uruskan, semua settle. Kan Kak? Kita perlu berada pada tahap yakin tu. Itu tahap yakin dia. Okay, so tengok pada level sengsara, bos tak Nena tengah serius. Akak ni. Okay, so bila kita berada pada tahap sengsara, kita stres kan, kita tertekan, kita depressed, kita risau sana, risau sini kan. So macam kita seolah-olah macam kita tidak yakin Allah sebenarnya yang menguruskan hidup kita selama ni. Allah datangkan sesuatu pada hidup kita untuk kita serah balik dekat dia, bukannya urus sendiri. Kan? Okay, analogi dia macam ni. Kita bagi sesuatu dekat anak kita. Anak kita pun macam terpinga-pinga lah. Dia cubalah godek sana, godek sini. 2-3 jam tak siap-siap. Sampai esok pun tak siap. Sepatutnya apa yang anak dia perlu buat? Anak dia perlu serah balik kat kita kan? Anak kita perlu serah balik kat kita. Ibu, macam mana nak buat ni? Aiman tak reti. Ibu boleh tolong Aiman. Kan sepatutnya macam tu. Analoginya. Kan? So sama lah macam kita dengan Allah. So bila Allah datangkan sesuatu dalam hidup kita, Allah datangkan sesuatu peranan dalam hidup kita, Allah datangkan satu situasi dalam hidup kita, apa yang kita perlu buat? Serahkan balik bulat-bulat pada dia. Wa ufawwidul amri ila Allah, innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, aku menyerahkan segala urusan aku bulat-bulat pada Engkau ya Allah, untuk diuruskan dan diaturkan oleh Engkau ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau sahaja yang tahu, yang maha melihat keadaan hamba-Mu ini ya Allah. Allah je yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tak tahu. Jadi jangan sombong. Jangan sombong. Okay? Kenapa Mak Lang serius sangat malam ni? Okay, so kita ada Allah. Kita ada Allah. Allah sayang kita. Allah bagi apa-apa semua, Allah nak kita balik-balik pada dia. Allah, bantulah saya ya Allah. Saya perlu selesaikan perkara ni. Tapi saya tak tahu macam mana nak selesaikan. Tolong Allah. Saya tak tahu Allah.
Allah bantu saya, ya Allah. Susah ke? Susah ke nak cakap macam tu dengan Allah? Susah ke? Kan Kak? Allahu Akbar. Sebab itulah tahap pertama ni ada yakin dan percaya. Kita yakin Allah itu ada. Kita percaya Allah sentiasa pandu kita dalam dunia ni. Tak susah pun. Mudahnya nak bahagia, mudahnya nak hidup dengan aman, mudahnya nak hidup dengan tenang bila kita serahkan segala-galanya dekat Allah. So kita just go with the flow. Allah kata macam ni, okay, go. Just follow. Kan? Terima, serah, minta. Terima, baik Allah, saya terima. Allah nak macam ni, baik. Dia kata, saya terima. Mungkin saya ada benda yang saya perlu selesaikan yang lebih utama. Jadi saya serahkan perkara ni tentang Allah. Saya serahkan perkara ni pada Allah. Ya Allah, permudahkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Allah bagi, saya percaya Allah bagi yang terbaik untuk saya. Siapa benda yang Allah dah tentukan, semuanya terbaik untuk kita, untuk saya. Kan? So itu adalah level yang pertama. So kalau nak gembira, nak mula dengan gembira sebelum bahagia ni, yakin dulu. Yakin dan percaya Allah itu ada. Okay? So baru bila kita yakin dan percaya Allah tu ada, barulah kita ada semangat dalam kehidupan. So dalam zon sesara tu tadi, kita tak ada semangat untuk hidup. Okay, kita tak ada semangat untuk hidup. Tu yang ada rasa putus asa tu. Kita putus asa dengan siapa sebenarnya? Kita putus asa dengan Allah sebab kita tak yakin dia ada. Dan kita tak yakin dia akan uruskan segala urusan hidup kita. Okay. So nak gembira, kita yakin dan percaya Allah tu ada. Okay, so itu adalah tahap yang pertama. Then kita pergi ke tahap yang kedua. Atas sikit naik. So dalam tahap yang kedua ni, kita akan dapat hidup yang lebih berimpak. Dia lebih impactful. Okay, then kita akan lebih tenang. Okay, without stress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The legendary Zira. Tahniah Zira. Good job. Okay, so dalam tahap yang kedua ni, kita dalam tahap ni lah kita akan, bila kita dah percaya, kita yakin dan percaya Allah itu ada, so kita akan menerima, kita akan redha dan kita akan memahami setiap aturan yang Allah dah tentukan dalam hidup kita. Mahal kan benda ni? Kan? Sebab tak semua orang boleh terima segala apa yang Allah tentukan dalam hidup dia. So orang yang berada dalam zon sengsara, dia akan anggap ujian tu macam musibah, bala, bencana dalam hidup dia. Padahal ujian tu adalah bungkusan hadiah yang terindah daripada Allah. Yang ada sesuatu yang Allah nak kita belajar. Buka setiap ujian yang Allah bagi tu, bungkusan tu buka untuk dapatkan apakah hikmah hadiah terindah yang Allah dah sediakan untuk kita tu. Itu untuk orang yang dah berada pada zon yang tahap yang kedua. Okay, so sambil-sambil you guys dengar ni, so check kita dah berada pada tahap yang mana sebenarnya. Okay, so itu perbezaan dia tadi. So bila kita betul-betul terima, kita memahami apakah sebenarnya yang Allah nak kita belajar. Okay, ingat, Maklang suka benda ni pun antara turning point ataupun aha moment Maklang dalam tahun ni. Ayat ni guru Maklang cakap, Allah akan teruskan bagi ujian kepada kita selagi mana kita tidak dapat belajar sesuatu daripada ujian tersebut. Sebab itulah nama dia, ujian tu adalah bungkusan hadiah daripada Allah. So selagi kita tak dapat buka bungkusan tu, selagi itulah kita akan jadi macam pos laju masa awal-awal PKP dulu. Dihimpak oleh pasal-pasal daripada seluruh Malaysia. So sama lah. Kalau macam kita tidak buka setiap bungkusan yang Allah bagi kat kita tu, lama-lama kita akan hidup dengan penuh. Kita akan hidup dalam penuh penuh dengan
Itulah bungkusan-bungkusan yang tak terbuka tu. Jadi kita pun tak bahagia. Kita pun asyik hari-hari zikir kita masalah, hari-hari zikir kita apa ni, stres, hari-hari zikir kita habis dugaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mas, Kak Mas suka sangat panggil Mak Lala Lady Boss. I don't know why ya Kak. Okay. So apa ni, sebab tu lah itu benda tu kira macam aha moment lah bagi Mak Lang. Tahu kan aha moment ni macam satu point yang kita dapat macam aha. Dia macam light bulb gitu kan. Tiba-tiba ada metal ting. So dalam tahun ni Mak Lang dapat benda tu, antara yang perkara yang Mak Lang rasa macam wow. Kan? So setiap kali, sebab kalau tak setiap bulan sentiasa ada je benda yang datang yang cuba nak menggugat kita kan. So macam Mak Lang kata, aku ni memang hidup untuk macam ni ke? Mak Lang tertanya-tanya tau. Aku ni hidup sampai perlu ke? Aku kena hidup sepanjang hidup aku macam ni ke? Aku ni tak boleh nak bahagia ke? Bahagia tu susah sangat ke? Macam tu. Sampai tertanya macam tu tau. So macam bila Mak Lang dapat ayat ni, Allah akan terus datangkan ujian pada kita sampailah kita dapat buka hikmah tu. Macam itulah the missing piece yang aku tak buat sebelum ni. Selama ni aku tak belajar sesuatu setiap apa yang berlaku. Aku cuba nak selesaikan sendiri tu dah satu kan, lupa dah nak serah balik ke Allah kan. Lepas tu tak cuba cari apa benda sebenarnya yang Allah nak kita belajar daripada benda tu, daripada situasi tu kan. Itu Mak Lang lah. Mak Lang cakap pasal diri Mak Lang. So you guys relatekan dengan diri you guys. So itu yang buatkan ayat tu macam power lah kan. Bagi Mak Lang power lah benda tu. Sebab dia macam selama 30 tahun ni, 31 dah. Selama 31 tahun aku hidup, aku berada dalam zon sengsara. Ya Allahu Akbar. Itulah macam tak bahagia kan. Muka pun tak ada seri kan. So sekarang macam ada seri sikit. Okay, bye. Okay, so itu adalah tahap yang kedua. Okay, so tahap yang kedua ni kita dah mula hidup dengan bahagia. Dah ada bibit-bibit kebahagiaan tu. Okay, dia dah mula masuk. Kenapa Ibi nak keluar ke sayang? Ibi nak keluar lah. Ibi nak keluar dari zon sengsara. Ibi tidur lah. Tidur sayang. Hari ni hari kemerdekaan bagi Ibi sebab dia baru dapat masuk bilik. Okay, seminggu Ibi kuarantin kat luar kan. Ibi tak boleh masuk bilik. Sian dia. Okay, so kita terus ke berharap pada makhluk, kau akan kecewa. Bila kau berharap pada Allah, pasti kau akan bahagia selama-lamanya. Yes, exactly Syekh Hussein. You got my point. Okay, so Kak Ibi. So bila kita dah berada tahap yang ketiga ni, tahap yang kedua ni, kita dah mula ada bibit-bibit kebahagiaan tu. Okay, so jom kita masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga ni, masa itulah baru kita akan mulakan cara hidup yang luar biasa. Okay. Pengetua. Rasa dah Allah yarham dah tu. Pengetua Mak Lang dulu. Dia selalu tanya, apa khabar semua? Luar biasa baik. Kita kena jawab macam tu. Masa tu macam wow. Kan? Luar biasa baik. Benda tu yang diinstalkan dalam anak-anak murid dia, dalam mind anak-anak murid dia. Bila orang tanya, apa khabar semua? Luar biasa baik. Terbaik lah. Best. Okay, so bila kita berada pada tahap yang ketiga ni, kita akan syukur. Okay, orang yang bahagia saja yang mampu syukur. Sebab bila kita berada dalam zon sengsara ni, kita memang tak mampu nak syukur. Sebab kita asyik menyalahkan, dipersalahkan. Itulah kan. So bila kita asyik komplain, merungut, membawang, fitnah sana sini, gosip sana sini, berita sana sini, hari-hari tengok numbers COVID berapa,
kita terlupa untuk cari sesuatu. Apa benda yang sepatutnya kita syukur dalam setiap apa yang Allah datangkan pada kita. Kan? Betul ke betul? Dah kau apa ni? Sedap now bercakap. Hai, dah 9.34. Kita janji nak kelas 9.30. Okay, so topik perkara yang last. Okay, so dalam tahap yang tahap yang ketiga ni, emosi yang ada adalah satu syukur, rasa penghargaan. Kita terima kasih. Kita terima kasih dekat Allah. Kita terima kasih. Okay, first kali terima kasih dekat Allah. Thank you Allah. Allah bagi saya ni hari ni. Allah bagi saya live hari ni. Saya dapat sharing lagi dengan sahabat-sahabat saya. Allah bagi saya ilham hari ni supaya saya dapat sebarkan lagi bahagia kat luar sana. Allah bagi saya masak hari ni. Allah bagi saya masak asam pedas sedap hari ni. Allah bagi saya dapat makan suap nasi ke mulut saya sendiri Allah. Allah bagi saya dapat hirup udara yang segar hari ni Allah. Hari ni cuaca sangat sejuk. Cuaca sangat redup Allah. Tapi baju kering. Alhamdulillah. Thank you Allah. Best kan rasa tu? Best kan? So kita bila kita sentiasa mendahului syukur dalam setiap perkara, kita takkan sempat nak menyesal. Kita takkan sempat nak stres. Kita takkan sempat sebut stres pun macam stres kan? Kita takkan sempat nak mengeluh. Tak sempat nak gosip-gosip ke, nak tengok drama ke, cerita hantu ke. Tak ada. Nak tengok politik ke, tak sempat. Sebab dalam sehari tu, ya Allah, banyak gila benda yang kita kena syukur. Kan? Sampai macam tu. So daripada syukur itulah akan lahirnya kasih sayang. Sayang tanpa syarat. Kan? Sayang tanpa syarat. Sayang tanpa syarat. Unconditional love ni sangat-sangat wow lah boleh malam. So bagaimana kita berkasih sayang sesama makhluk tanpa perlu syarat apa-apa. Tanpa perlu menjadi pentalian darah baru kita boleh sayang. Tanpa perlu dia jadi sahabat baik kita untuk kita sayang. Tanpa perlu kita mengenali dia untuk kita sayang dia. Kan? Unconditional love. Kan Ibi? Macam mana Ibi sayang kita kan? Macam mana kita sayang Ibi? Kan? Walaupun Ibi macam tu, tak adalah macam Ibi, bila Ibi macam pergi buang mata-mata kita tak sayang Ibi. Tak, kita sentiasa sayang Ibi. Kan Ibi? Saya selalu cakap macam tu dengan Ibi. Ibi, kenapa Ibi macam ni? Kenapa Ibi macam ni, Ibi? Ibi buanglah dekat tempatnya. Kan Ibi dah buang kat tempatnya kan Ibi? Ibi bagus. Ibi pun faham. Kan? Kalau orang tanya macam mana Pineapple lahir, dia lahir dengan air mata. Air mata apa tu, Syed Muhsin? Adakah air mata kesyukuran? Okay, bawa kereta pun syukur Allah bagi gerak kaki, tangan, mata, telinga, everything. Ya, betul Zira. Kesyukuran setiap hari. Cukup anggota badan yang Allah bagi dekat kita. Segala-galanya. Mata, limpa, hempedu, segala apa. Syukur. Allah bagi bila dah bangun turun daripada kata Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Syukur ya Allah dapat nak lafaz lagi tu. Dapat nak bernafas lagi, dapat lagi mata ni nak melihat. Dapat lagi kaki ni nak berjalan. Dapat lagi tangan ni nak bergerak. Berkasih sayang, bersyukur semuanya percuma. Yes, everything is free. Bahagia itu free. Free. Pernah tak tengok cerita apa? Three Idiot tu. Free. Yang Amihan kata dekat kawan dia tu, adik dia kahwin semua percuma. Macam tu lah bunyi dia. Bahagia itu free. Bahagia itu percuma. Yes. Okay. So itu adalah fasa-fasa kesedaran yang kita yang ada kan. So you guys identify. Ibi, ada orang nak tengok muka Ibi. Ibi tidur lah Syed Muhsin. Ibi, ada tak bangun? Okay. So itu adalah fasa-fasa kesedaran. So bila Mak Lang cakap berada pada tahap kesedaran yang betul, so tengok pada 4 tahap ni. Kita berada dalam zon sengsara ke? Kita berada pada zon yang ketiga, tahap yang ketiga. So you guys nak berada dalam tahap yang mana? Cuba share. Nak berada di tahap yang pertama ke? Tahap yang kedua ke? Tahap yang ketiga? Atau nak berada dalam zon sengsara? Okay. Banyaknya mesej.
Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Eddie. Malam dah nak habis dah, Eddie. So, kejap lagi malam nak sambung kelas kita. Content marketing. Okay. Okay. So, anda yang menonton ada dapat sesuatu tak hari ni? Dia feeling rama-rama dia lain macam sikit. Okay. Bahagia itu free. Ya betul lah Kak. Bahagia itu free. Free. Okay, kita buat hashtag baru, bahagia itu free. Tak ada modal pun. Modal apa? Adalah modal. Modal emosi. Pine Bomb nak lahir macam-macam jadi. Mertua meninggal kedua-dua, isteri mengandung perlu duit. PKP, tak ada job kat Bintulu sebab PKP. Allah tempa saya, baru lahir Pine Bomb. Syukur lega. Nampak tak? Allah dah, sebelum nak lahirkan Pine Bomb tu, Allah datangkan semua situasi-situasi tu supaya Syed Mohsin dapat bersedia mentally, physically, spiritually untuk build up Pine Bomb. Nampak tak? Allah train kita. Nampak tak? Malam nak sampai ke tahap ni pun macam-macam malam dah lalui dalam hidup malam ni. Macam-macam Allah bagi. Jalan tu, jalan ni, jalan tu, jalan ni, jalan tu, jalan ni. Untuk sampai ke tahap ni. Dan kita perlu lalui lagi berbagai peringkat untuk kita sampai another level. Sebab tu makna cakap teruskan berproses. Dan bila kita teruskan berproses, dengan itulah kita belajar. Belajar untuk menjadi lebih baik. Kita tak baik ya guys, kita tak baik. Tapi kita sentiasa mencuba untuk menjadi lebih baik. Kan? Okay? So insyaAllah, siapa yang menonton malam ni, Alhamdulillah, terima kasih. Mana doakan you guys dilimpahkan rahmat dan maghfirah, mawaddah warahmah. Semoga Allah sentiasa memandu setiap usaha kita, setiap langkah kita, setiap hari. Allah pimpin hati kita macam mana untuk mencintainya, macam mana untuk mencintai Nabi Muhammad SAW, macam mana untuk mencintai Al-Quran, macam mana untuk berkasih sayang tanpa syarat sesama makhluk. Okey. Alah, gambar malam dah tak bergerak. Ya ke? Tak bergerak ke? Ya ke? Dah tak bergerak? Okey. So, kita nak kelas. Kita nak kelas. Get ready. InsyaAllah. So, terima kasih pada siapa yang menonton hari ini. Semoga you guys dapat sesuatu. Teruskan share kepada sahabat-sahabat kita yang masih lagi berada dalam zona sengsara. Share. Bagi dia orang tengok benda ni. Share kan dekat grup-grup. Kita tengok kalau ada komuniti-komuniti kita yang masih lagi belum bahagia, masih lagi berada dalam zona sengsara. Share kan pada dia orang. Okay. So, tiba-tiba suara jadi lembut. Okay, so InsyaAllah kita kita jumpa lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari di waktu yang sama di Facebook Zita Mawar Melaka. Terima kasih kepada yang menonton. Malam mohon maaf jika ada tersalah kata, tersalah bicara. Okey, semuanya adalah daripada Allah. Untuk sama-sama kita rasakan kasih sayang Allah, rasakan cinta Allah kepada hamba-Nya. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa macam syarah bahasa Arab. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.